Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar anda semua hari ini? Cikgu harap semuanya dalam keadaan yang sihat walafiat dan terus kekal sihat berada di rumah. Kita telah melalui sesi pembelajaran di rumah lebih kurang 2 hingga 3 minggu. Jadi bagaimanakah semangat dan motivasi anda belajar di rumah? Adakah semakin meningkat ataupun dah semakin menurun? Bagaimana dengan hasil kerja sekolah anda? Adakah semua telah selesai? Ataupun masih lagi ada yang tertangguh? Hari ini cikgu ingin kongsikan panduan kekal fokus pembelajaran di rumah. Jadi cikgu harap perkongsian hari ini dapat meningkatkan motivasi dan semangat anda supaya dapat terus kekal fokus meneruskan pembelajaran di rumah dan sentiasa memastikan tahap kesihatan anda berada pada tahap yang baik. Jom kita tonton. Sebelum tu, kepada yang belum subscribe, bolehlah tekan butang warna merah, dan kepada yang sudah, cikgu ucapkan terima kasih banyak-banyak. Teruskan bersama Cikgu Azrina dan selamat menonton. Kekal fokus pembelajaran di rumah. Pembelajaran online merupakan cabaran belajar dalam norma baru untuk pelajar, iaitu suasana pembelajaran yang sangat berbeza berbanding pembelajaran secara bersemuka. Cabaran yang biasa dihadapi oleh pelajar adalah capaian kepada kemudahan internet, suasana pembelajaran yang kurang sesuai dan semangat belajar anak-anak sedikit terganggu yang berpunca daripada pelbagai faktor. Walau bagaimanapun, semenjak PKP dilaksanakan bermula Mac 2020 sehingga ke hari ini, guru dan pelajar sudah mulai aktif menyesuaikan diri dalam sesi pembelajaran secara atas talian dari rumah. Perkongsian hari ini merupakan panduan amalan persediaan belajar kepada anak-anak agar dapat kekal fokus untuk meneruskan sesi pembelajaran di rumah sepanjang PKP ini. Kandungan yang akan dikongsikan adalah: yang pertama, persediaan ruang belajar. Yang kedua, rancang aktiviti pembelajaran. Yang ketiga, fokus dan disiplin. Yang keempat, rehat dan senaman regangan. Yang kelima, dapatkan bantuan. Dan yang terakhir, sentiasa berdoa. Kita sentuh tentang yang pertama, penyediaan ruang belajar. Apa dia ruang belajar? Ruang belajar merupakan tempat yang sesuai untuk anda duduk dan menjalani aktiviti pembelajaran di rumah. Persediaan ruang belajar. Sebaiknya anda bersedia dengan ruang khas untuk belajar setiap hari, mempunyai kerusi dan meja yang sesuai untuk meletakkan laptop atau desktop. Jika ruang di rumah anda terhad, anda tetap boleh belajar di ruang sedia ada yang bersesuaian dan selesa. Pencahayaan dan pengudaraan yang baik membantu anda untuk lebih selesa ketika belajar. Elakkan belajar di ruang berdekatan televisyen yang sedang menayangkan cerita tertentu yang turut boleh mengganggu tumpuan anda. Keadaan atau kebiasaan tertentu yang diamalkan ketika belajar boleh mengakibatkan sakit otot atau leher dan otot belakang. Contohnya, situasi duduk di atas bangku tanpa penyandar, bersila di atas lantai, bersandar di sofa sambil menatap komputer riba untuk tempoh yang lama. Kita tengok pula tentang rancang aktiviti belajar. Anda boleh merancang aktiviti sama ada secara harian atau mingguan. Semak jadual yang diberi oleh guru. Contohnya, subjek teras iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Pendidikan Islam, Bahasa Arab, Pendidikan Moral dan Bahasa Tamil. Rancang dan susun jadual aktiviti harian mengikut jadual untuk keesokan harinya. Contoh jadual yang disediakan mengikut jadual mata pelajaran yang disusun oleh guru, seterusnya ditambah dengan subjek ataupun pembelajaran kendiri mengikut kesesuaian anda. Anda boleh isi ruang-ruang kosong bagi mengisi kekosongan waktu yang anda ada.
Senaraikan perkara yang perlu dilakukan sebelum tidur. Contoh, siapkan tugasan atau bacaan bahan bacaan mengikut tugasan yang diberikan oleh guru. Jika anda mempunyai kelas secara langsung atas talian, sediakan peralatan dan bahan yang diperlukan untuk aktiviti kelas secara langsung seperti memastikan bateri cukup, mempunyai capaian internet, mempunyai alat bantu dengar dan mikrofon jika perlu. Anda perlu bersedia 30 minit lebih awal daripada masa yang telah ditetapkan. Rakam kelas atas talian jika perlu. Ini sekiranya anda menggunakan aplikasi Google Meet, Zoom, Livestream, Google Classroom dan beberapa aplikasi dalam Google Apps. Seterusnya, fokus dan disiplin. Anda perlu tetapkan bahawa aktiviti pembelajaran yang dilakukan setiap hari ini sebagai aktiviti rutin dan amalan anda sepanjang tempoh PDPR dilaksanakan. Untuk peringkat permulaan, anda boleh sediakan senarai semak aktiviti yang akan anda lakukan setiap pagi. Kemudian, semak aktiviti yang anda perlu laksanakan mengikut jadual yang telah anda rancangkan. Ini adalah contoh senarai semak yang anda perlu catat pada awal pagi. Contoh, kemas tempat tidur, minum segelas air kosong, tenangkan diri selama 5 minit, kosongkan fikiran. Buat aktiviti regangan yang ringkas selama 5 minit, persiapkan diri, solat atau meditasi, ambil sarapan berkhasiat dan mulakan hari anda dengan gembira dan sihat. Rutin pembelajaran harian. Memulakan jadual harian pada awal pagi seperti hari ke sekolah. Tetapkan masa yang khusus untuk tugas tertentu dengan bantuan jam penggera. Elakkan membuka aplikasi media sosial dengan mematikan mesej notifikasi. Tetapkan waktu rehat 10 minit untuk kembalikan kesegaran tubuh, badan dan minda. Sediakan waktu rehat lebih panjang jika perlu, belajar melepasi waktu zuhur. Anda boleh menggunakan alat bantu dengar untuk memainkan muzik bagi mengurangkan gangguan luar. Ucap tanya kepada diri sendiri atas tugasan yang berjaya disiapkan dengan baik. Rehat dan senaman regangan. Anda perlu mengutamakan keselesaan dan kesihatan diri. Keadaan atau kebiasaan tertentu yang diamalkan ketika belajar boleh mengakibatkan keadaan badan yang tidak selesa atau mengalami kesakitan. Contohnya, keadaan kebas, lenguh dan sakit pada tangan, mata menjadi letih, kerosakan saraf pendengaran pada jangka masa panjang, sakit otot belakang atau leher, sakit kepala. Jika keadaan berlarutan, sila dapatkan nasihat doktor dan lihat kembali cara belajar anda. Atau, sekiranya badan anda berasa tidak selesa, ambil masa untuk berehat atau lakukan senaman regangan untuk melegakan sakit pada bahagian yang berkaitan. Contohnya, merehatkan mata dari melihat skrin daripada gadget. Membuat regangan pada bahagian kepala, leher dan bahu. Membuat senaman pergerakan pergelangan tangan. Melakukan senaman regangan pada bahagian belakang dan pinggang. Dan perbetulkan postur badan ketika belajar. Kandungan kelima, dapatkan bantuan atau membuat rujukan. Jika anda menghadapi kesukaran ketika belajar, anda boleh membuat rujukan bagi membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sila dapatkan bantuan atau rujukan daripada individu yang berkaitan, sama ada merujuk guru, ibu bapa, keluarga atau rakan sekelas bagi menyelesaikan masalah yang berkaitan. Dan yang terakhir, berdoa. Doa adalah permohonan pertolongan dan bantuan oleh seseorang hamba dari Tuhannya bagi mencapai sesuatu yang dihajati.
Banyak doa yang boleh diamalkan untuk membantu memudahkan anda belajar dan mengingati segala yang dipelajari. Bacalah doa untuk mudah belajar, mengingati dan mengamalkan ilmu mengikut kepercayaan Tuhan masing-masing. Jagalah hubungan anda dengan Tuhan anda dan seterusnya menjaga hubungan anda dengan ibu bapa, guru, keluarga dan rakan-rakan kerana mereka juga turut mendoakan kejayaan anda. InsyaAllah, keberkatan doa akan menjadikan anda seorang yang kekal fokus dalam pelajaran dan usaha yang membawa kepada kecemerlangan. Ini adalah contoh-contoh doa yang anda boleh amalkan ketika belajar. Doa memerlukan ulang kaji, doa mudah kefahaman dan ingat, doa memohon kejayaan cemerlang. Baiklah, sekian dahulu perkongsian video daripada cikgu tentang panduan kekal fokus pembelajaran di rumah. Cikgu harap ia dapat memberi semangat kepada anda untuk terus dengan rutin pembelajaran seperti biasa sepanjang tempoh PKP ini. Okey, kita jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Terima kasih.